Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nizar bin Muhammad Ismail. Nombor metrik 051502 daripada Ijazah Usuluddin SEM 7. Hari ini saya akan membentangkan tugasan saya iaitu Syarah Hikam yang ke-8 dalam subjek Dirasah Tasawuf Nafsiyah. Syarah Hikam yang ke-8. Iza fataha laka wijahatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha in qalla amaluka fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaika. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika wal a'mala anta muhdiha ilaihi wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Yang bermaksud, ketika dia, yakni Allah SWT, membukakan bagimu, yakni sesuatu wajah pengenalan, maka janganlah engkau bandingkan hadirnya pengenalan itu dengan sedikitnya amal-amalmu, kerana sesungguhnya dia, yakni Allah SWT, tidak membukakan pengenalan itu bagimu kecuali dia semata-mata menginginkan untuk memperkenalkan dirinya kepadamu. Tidakkah engkau mengetahui bahawa sesungguhnya sesuatu pengenalan semata-mata dia yang menginginkannya atasmu, sedangkan amal-amal itu semata-mata suatu hadiah dari engkau kepadanya. Maka tidaklah sebanding antara apa-apa yang engkau hadiahkan kepadanya dengan apa-apa yang dia inginkan untukmu. Dalam hikam ini, hikam yang ke-8, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengajar kita, yakni faham untuk faham kurnia Allah Subhanahu Taala yang mulia. Faham di sini bukan faham apa yang terzahir kepada kita, sebaliknya faham makna tauhid yang Allah Subhanahu Taala kurnia kepada kita. Jadi apabila tanda-tanda Allah, tanda wujud Allah Subhanahu Taala, kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Taala dizahirkan dalam kehidupan kita dengan pelbagai cara, itu Allah memperkenalkan kepada kita dengan zahirnya Allah Subhanahu Taala ini bersifat Maha Perkasa dan tersiratnya Maha Penyayang. Maha Perkasa di sini diistilahkan iaitu ta'arufat atau pengenalan. Ta'arufat ini Allah Subhanahu Taala memperkenalkan dirinya kepada kita menerusi sifat-sifat perkasa, sifat agung dan sifat jalal. Apabila Allah Subhanahu Taala memperkenalkan kepada kita, iaitu membuka sesuatu ruang yang menjadikan kita faham dan kenal Allah Subhanahu Taala, dan kita merasakan hati kita ini merasa siapakah Allah Subhanahu Taala. Maka dari situ janganlah kamu hiraukan apabila Allah Subhanahu Taala membuka kefahaman itu kepada kamu, dan pada waktu itu janganlah kamu hiraukan apa sahaja kedudukan kamu, yakni amal-amalmu pada ketika itu. Okay. Maksud yang dibandingkan amal-amal itu, jika kamu membuat amal sedikit sahaja pada masa itu, jangan hiraukan, kerana jika sememangnya Allah Subhanahu Taala ingin membuka, maka ia akan buka pintu hati kamu, dan
Sebabnya adalah Allah SWT membuka kefahaman hati kita supaya kita kenal Allah SWT, dan tujuannya adalah untuk menyuruh manusia ini untuk mengenalinya. Tidak semestinya apabila kita membuat amal ibadat yang banyak, maka barulah Allah SWT memberi kita kenal kepadanya. Tetapi sebaliknya, Allah SWT memberi kita kenal kepadanya pada waktu yang Dia kehendaki sahaja. Bukanlah sifat Allah SWT menjadikan kamu itu kenal kepada Allah merupakan satu hadiah yang dikurniakan Allah kepada kamu. Sedangkan amal ibadat yang kamu buat itu merupakan perbuatan kamu yang kamu hadiahkan kepada Allah SWT. Maka dari situ janganlah kamu pandang kepada amal ibadatmu itu dan merasakan amal ibadatmu itu berhak untuk memiliki rasa kenal kepada Allah SWT. Sebaliknya, terimalah dengan penuh terbuka, yakni kurniaan daripada Allah SWT, dan pandanglah ia sebagai kurnia semata-mata dan bukan kerana kehebatan amal ibadat kamu itu. Apabila Allah SWT menzahirkan makna sifat jalal kepada kita, kemudian Allah membuka satu makna iaitu mengenal kepadanya menerusi sifat jalal yang telah dipamerkan kepada kita dalam kehidupan. Maka hendaklah kita sedar dan rasa yakin bahawa Allah SWT telah menghendaki ataupun menginginkan supaya kita dipilih untuk menjadi orang yang hampir di sisinya. Okey, seterusnya ta'arufat jalaliyah ni ia bermaksud perbuatan Allah SWT yang menunjukkan Allah ini Maha Perkasa. Okey. Allah SWT ini menyuruh kita faham dan kenal, dan di samping itu hilang hijab yang mendindingi antara kita dengan kefahaman Allah SWT. Hal ini kerana supaya kita datang kepada Allah dalam keadaan kita mengenal Allah dan hakikat ketuhanan. Oleh itu, perbaikilah jiwa dan adab kamu dengan Allah SWT bila kita menghadapi ta'arufat jalaliyah ini. Ta'arufat jalaliyah ini boleh diperkatakan seperti sakit, ditimpa hidup susah, doa tidak termakbul dan sebagainya, seperti bencana alam, keadaan rasa takut dan perbuatan yang pelik untuk kita menerima. Itu adalah tanda yang Allah SWT tidak terikat dengan kita. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, itu adalah nikmat yang sangat besar, kurnia yang sangat banyak sekiranya kita dapat mengenal Allah menerusi fenomena ta'arufat jalaliyah ini. Apabila kita kenal Allah itu dari fenomena ta'arufat jalaliyah ini, kemudian timbul rasa kita sebagai seorang hamba dan rasa kebergantungan kita kepada Allah, dan disitulah makna Allah SWT membuka pintu hati kita untuk mengenalnya. Sebagai contoh, seperti para Nabi, di mana
para nabi ini diuji dengan begitu banyak ujian yang datang daripada Allah SWT. Ini kerana sebab Allah mengurniakan kepada mereka semakin kenal Allah, semakin tinggi kedudukan mereka di sisi Allah SWT. Okay. Dan kesimpulannya, apabila kita faham konsep ini, konsep ta'arufat jalaliyah ini, barulah kita dapat membezakan mana sebenarnya yang bernilai, walaupun pada zahirnya kita nampak begitu pelik untuk kita menerima dan menghadapi, tetapi hakikatnya ia sangat bernilai dari aspek pembentukan tauhid kita kepada Allah Subhanahu Taala. Okey. Bentuk-bentuk ta'arufat jalaliyah ini terbahagi kepada 3, iaitu uqubah wa tardin, yang pertama, yang kedua ta'dib, yang ketiga ziyadah. Okey, yang pertama uqubah wa tardin. Uqubah ini yang bermaksud satu deraan ataupun bala ataupun boleh dikatakan ujian ataupun malapetaka, dan tordin itu yakni halau ataupun menjauhkan diri dari Allah Subhanahu Taala. Okey, uqubah wa tordin ini itu apabila seseorang itu buruk adab ketika menerima fenomena jalaliyah ini, iaitu menerima ujian daripada Allah Subhanahu Taala, maka kesannya ia membuatkan seseorang itu menjadi marah, tidak boleh menerima ujian itu dan berputus asa. Okey, yang kedua itu ta'dib. Ta'dib ni Allah mendidik ataupun memberi peringatan orang yang tidak beradab dengan Allah SWT. Okey, di sini apabila seseorang itu menerima ujian, lalu selepas pada itu kesannya seseorang itu sedar kerana buruk adab dengan Allah SWT ataupun lupa kepada Allah SWT. Lalu apabila dia itu sedar, kemudian dia memperbaiki kekurangannya, itu berbalik kepada Allah SWT. Yang ketiga, ziyadah. Ziyadah ini apabila menerima sesuatu ujian, dia menjadi semakin kuat. Semakin kuat di sini, semakin kuat dan teguh kefahaman ataupun kerohanian dan tauhid kepada Allah SWT. Selepas menerima ujian, seseorang itu berasa seperti bersyukur dan semakin kuat kefahaman kerohanian itu kepada Allah SWT. Okey, itu saja setakat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.